Kita sambung semula kita punya production planning and control. Kita masuk pada phase B, inventory. Okey. Kita akan belajar, kita akan masuk dalam topik ni adalah economic order quantity dan juga productions order quantity model. Mana kita akan buat pengiraan yang mudahlah, ringkas bagaimana kita punya untuk kita order barang, maknanya kita akan tidak akan terlampau banyak lah, maknanya kita tidak akan simpan terlalu banyak dan dia tidak akan ada delay ataupun dia production tak akan stop jika pada keadaan part kita sampai pada masa yang sesuai lah. Okey, kita tengok inventory model, fixed order quantity models, maknanya kita akan bagaimana cara kaedah kita nak order barang, nak order parts kita. Fixed order quantity model, economics order quantity, productions order quantity dan juga quantity discount. Ini di bawah fixed order quantity model fixed tetap. Okey. Probabilistic model, fixed order periods model. Tapi kita akan lebih kepada fixed order quantity model. Okey. Kita akan lebih menumpukan kepada model tersebut lah. Okey, EOQ, economic order quantity. Maksudnya kita nak order pada kuantiti yang ekonomik. Kuantiti dia berapa yang paling sesuai kita order. Okey. Tapi sebelum tu kita kena buat andaian no and constant demand. Mana permintaan kita tahu permintaan kita punya permintaan dan permintaan kita sekata, sentiasa sama je, constant. Okey, no and constant lead time, maknanya penghantaran daripada kita punya supplier kepada kita pada tempoh penghantaran dia waktu yang sama lah. Mungkin 5 hari, 4 hari. Macam 4 hari, 4 hari je lah. Setiap kita order sekali, order dia akan 4 hari, lepas tu dia akan datang. Order 4 hari, lepas tu akan datang. Okay. Instantaneous receipt of order, kita sentiasa akan terima barang. Okay. No quantity discount, tidak ada diskaun pada quantity. Maknanya kalau quantity-nya 50, 50 lah. Tidak ada bagi, mungkin dia bagi extra 51, 50 tak. Okay. Only order, setup cost dan juga holding cost yang terlibat dalam. Kita anggap cuma setup cost dan juga holding cost sahaja yang terlibat lah. Ataupun order cost ataupun setup cost lah. Order cost maknanya clerical punya cost untuk order barang. Okay. No stock out, tidak ada stock out lah, maknanya habis stok dia dah, tidak sampai ke tahap tu. Itu andaian-andaian yang perlu kita buat untuk kita guna pakai EOQ model untuk mengira quantity ekonomik untuk kita order sekali order lah. Okey. Ini kita tengok dia punya graf dia. Inventory usage over time. Maknanya penggunaan kita penggunaan kita berbanding dengan kita punya masa. Ini contohnya, ini kita guna. Ini production akan guna ni. Dia quantity kita kerana dia bergerak dengan masa, ini masa. Okey. Ini quantity dalam store kita. Okey, quantity katakan ini 500 pieces. Jadi kalau katakan hari ini dah buat production, dah ambil 10 ataupun 20 atau 30, quantity dia akan menurun. Okey, menurun sampailah satu tahap sampai kosong. Tapi sebenarnya pada satu tahap dah berapa kuantiti yang kita balance, kita akan order. Dan pada waktu sini kosong, delivery sampai. Maknanya kita punya part yang kita order dah sampai. Maknanya dia akan jadi maksimum balik. Okay, ini adalah maksimum kita punya kuantiti. Dia
turun, guna pakai kita punya part semakin kurang, sampai ke sini memang naik balik. Kita kena dapat barang kita yang part yang kita order untuk pemasangan datang. Okay. Dari sini kita punya, boleh tengok kita punya graf kita ada macam tu. Okay. Okay. EOQ model, how much to order? Sekarang ni kita nak order bagaimana, berapa kita nak order, biarlah bergantung kepada graf ni. Tadi kita kata yang terlibat, kos yang terlibat adalah holding cost, dan juga kita anggap dua kos saja yang terlibat, order dan setup cost. Ini adalah curve untuk cost melawan quantity. Contohnya order cost, jika kita order sikit, order quantity kita sikit, maka dia secara tak langsungnya kos kita akan meningkat. Jika kita order pada quantity yang banyak, kos kita, ordering cost kita ataupun setup cost kita akan kurang atau sampai kepada mendata lah, mana tidak boleh lagi kurang sampai minimum. Sementara holding cost kita akan linear meningkat. Holding cost adalah kos, contohnya kos kita punya store, kos pekerja untuk menguruskan store. Kerana semakin banyak quantity, maka semakin banyak kerja orang tu, maka dia ataupun kita perlu ramai lagi pekerja, maka secara tak langsung dia akan meningkat. Maka semakin banyak order quantity ataupun store yang barang yang kita simpan dalam store, maka kos dia akan meningkat. Jadi untuk mencari minimum total cost, kita kena cari intersect, maknanya titik mana nilai ordering cost dan nilai holding cost sama, maka dia akan dapat cost yang minimum untuk annual cost kita yang paling minimum. Di graf macam ni kita akan dapat ini. Kita nak cari ni lah. Nak cari ni. Okey. Okey. Kita tengok kenapa holding cost meningkat jika dia punya order dia meningkat atau barang dia meningkat. More unit must be stored if more are ordered. Maknanya jika order banyak, kita kena ramai pekerja kan, ini 2 orang pekerja ni, kalau satu je tak orang pekerja je. Dia store pun kita perlu luas. Dia kontra dengan ordering cost ni. Kontra dengan ordering cost. Why ordering cost ke? Jika kita order lebih banyak, kita punya ordering cost ataupun setup cost akan kurang, kerana kirakan kita beli, katakanlah kita nak beli 1000, okay? Kita order 50, 50. Maknanya kita punya postage cost contohnya meningkat, kan? Kalau kita order sekali saja, postage cost mungkin 33 sen saja. Tapi kalau kita order 5 kali, dia punya postage cost sekali je sama, darablah dengan 5 kali. Maka contohnya ini 100,000 lah. Ini dia punya, mengapa kita katakan ordering cost dia meningkat, bergantung kepada berapa kali kita order. Okay? Dan ordering cost dia menurun jika kita sekali order banyak. Okay? Deriving and EOQ, mana kita nak derive, kita nak tengok bagaimana terbentuknya formula EOQ. Okay? Kita develop an expressions for setup or ordering cost. Tadi kita bina expression daripada setup cost, develop an expressions for holding cost. Graph tadi kita tengok, graph tadi. Okay? Kemudian kita set up cost equal to the holding cost. Maknanya setup cost dan juga holding cost
kuantiti yang sama, maka kita akan dapat dia punya minimum cost. Solve the resulting equation for the best order quantity. Maknanya kita akan tengok berapa kuantiti yang paling optimum, paling baik kita order lah. Kita tengok macam mana di graph. Okay, ini adalah Yoki model when to order, bila nak kita perlu order. Ini macam tadi lah saya terangkan tadi. Ini adalah optimum order quantity. Turun. Sekarang kita boleh cari ni ROP, reorder point. Maknanya kita boleh cari sampai pada kuantiti berapa kita perlu order supaya sampai ke sini dah kita punya stok dah minimum ataupun dah hampir kosong, barang tu akan sampai. Ini barang lead time, barang yang akan dihantar oleh kita punya supplier. Maka dia akan sampai, maka kita boleh production kita tak akan berhenti. Ini production ini kita pasang lah ataupun kita buat proses ini. Barang sampai, kita pasang barang sampai, pasang. Okey. Dia punya itulah. Jadi kita boleh cari, gini. Kita perlu tentukan berapa kuantiti yang dah kita punya stok dah. Berapa kuantiti kita perlu order. Okey. Nanti kita tengok. Inilah EOQ model equation. Optimum order quantity Q star ni sama dengan 2 darab dengan D darab dengan S bagi dengan H. D adalah demand per year, permintaan untuk setahun. S adalah setup cost per order bagi dengan H. H adalah holding cost. Okay. Maka kita akan dapat optimum order quantity. Berapa kuantiti yang perlu kita order sekali. Expected number of order. Berapa kali kita perlu order. Okey, dalam 1 tahun ataupun 1 bulan ataupun 2 tahun. Ini mana demand per year bahagi dengan optimum order quantity. Kita akan dapat berapa kali. Okey. Expected times between order. Mana berapa hari di antara setiap kali kita order. Ataupun D. D sama dengan demand bahagikan working day per year. Maka kita tengok berapa hari sekali kita perlu order. Okay. T sama dengan working day per year atau per N. Ini T. Okay. Dan ROP. ROP adalah reorder point. Reorder point adalah D. D adalah demand per day darab dengan lead time. Kita akan dapat ROP. Reorder point. Okay, kita tengok derivation. EOQ model equation kita tengok annual setup cost. Setup cost untuk tahunan sama dengan number of order placed per year. Berapa kali kita order setahun. Darab dengan setup cost per order. Darab dengan berapa harga cost yang kita perlu bayar setiap kali kita order. Okey. Sama dengan annual demand. Ini annual demand ni. Ini adalah demand per year. Annual demand. Annual demand bagi dengan unit of number of unit in each order. Berapa pieces kita order sekali. Ni bagi. Darab dengan setup of cost per order. Ini adalah annual setup cost. Sama dengan D, demand bagi dengan Q, number of order, unit in each order. Berapa unit kita order sekali, darab dengan S, setup cost. Itu adalah annual setup cost. Annual holding cost pula. Annual holding cost sama dengan average inventory level, purata level inventory, darab dengan holding cost per unit per year. Berapa harga kita perlu cost kita setahun. Ini ada ataupun ini average adalah order quantity bagi dengan 2, itu adalah average darab dengan holding cost per year ini. Jadi Q bagi dengan 2 darab dengan H. Ini dia punya formula. Ini dan ini. Annual cost dan juga annual holding cost.
maka dia akan jadi total cost. Total cost adalah annual setup cost, annual tambah dengan annual holding cost. Ini adalah annual holding cost. Ini adalah annual setup cost. Okay. Annual setup cost tambah dengan annual holding cost. Sama dengan TC, total cost. Demand per year, Q quantity per order, Q S setup. Okay. Ini adalah formula yang akan digunakan pakai untuk mencari total cost atau cost keseluruhan untuk kita punya inventory. Okay. Ini adalah ROP ya, reorder point tadi. Okay, ini adalah quantity. Quantity ni Q ni, Q perlu tengok, Q ni adalah optimum order quantity Q ni. Q ni berbeza dengan Q tadi, Q ni. Q ni. Ya, teman-teman tengok. Sama lah. Dia lain sikit. Okey, mana sekarang ni kita punya graf dia akan turun. Mana sekarang ni kita tengok sampai dekat sini, kita perlu order. Okay, sampai quantity sini kita perlu order. Okay. Order kerana dia selari dengan kita punya lead time. Berapa hari? Ini adalah contohnya kita order kat sini, katakanlah dia mengambil masa 5 hari. Mana sini 5 hari, hari yang kelima dia akan sampai. Jadi kita punya graf akan naik balik. Itu Okay. Kita tengok. Bagaimana kita nak kira reorder point? Reorder point sama dengan demand per day. Maknanya berapa yang kita gunakan sehari untuk pasang. Atau demand, permintaan satu hari darab dengan lead time for a new order. Berapa hari yang kita perlu untuk part tu sampai order. Okay. This equation for ROP assume that demand during lead time and lead time itself are constant. Okey, ini contohnya. Dia kata order size Q sama dengan 350, ini 350. Usage rate sama dengan 50 unit sehari. Sehari dia kata 50. Manakah 50 5 kali 7 hari dah complete dah ni. 50 darab dengan 7, 350. Betul. 7 hari 7 hari dah complete. Lepas dia kata lead time. Lead time sama dengan 2 hari. Maknanya 2 hari untuk customer supplier hantar kita dapat barang. Reorder point sama dengan 100. Nah, ini adalah reorder point dia. Mana production kita dah sampai kat 100, kita kena order. Maka dia akan ni lah sampai. Itu nanti kita tengok bagaimana kita nak kira dia. Okey. Itu EOQ models problem 1. Okey. Dia kata ini contoh ABC company supplies needle to hospital. Maknanya syarikat ni dia membekalkan jarum pada hospital. The annual demand is 1,000 unit. Maksudnya setiap tahun permintaan adalah 1,000 unit. Sikit lah. The setup cost or ordering cost is 10 ringgit per order. Sekali order, cost untuk setup machine adalah 10 ringgit lah. Dan holding cost per unit per year. Mana holding cost, mana cost untuk penyimpanan dalam kita punya store adalah 5% 1 tahun. Jadi question determine the optimum number of unit per order. Q. Dia nak kita cari Q optimum. Okay. Q adalah Q sama dengan 2DS bagi dengan H. Okay. 2Q adalah optimum order quantity. Q adalah 2 darab DS bagi dengan H. Okay. Maka ini adalah 2DS. D adalah demand 1,000. Setup cost adalah 10 ringgit per order bagi dengan 0.5 holding cost unit per year. Perlu diingat
yearly. Okey, maka optimum order quantity adalah 200 unit. Okey. Kita tengok lagi contoh. Okey. Dia bagi D sama dengan 1000 unit ni, setup cost RM10, holding cost 5, total working days per year adalah 250. Mana setahun bekerja adalah 250. Question dia, determine the optimum number of order N. Berapa kali kita nak order setahun, dan expected time between order, tempoh lead time antara satu order dengan satu order. Bagaimana kita tengok? Kita tengok Okey, ini dah dapat dah tadi. Ini kiraan kita dapat tadi. Dan dia punya N sama dengan demand per order quantity. Demand adalah 1000, N order quantity adalah 200. Maknanya satu tahun 5 kali order. Mana 5 kali supplier akan hantar kepada kita. Okey. Dan waktu bekerja kita adalah hari bekerja adalah 250 hari setahun. Dan kita maknanya setiap 50 hari akan ada order. Okay, setiap 50 hari sekali order, 50 hari sekali order, 50 hari sekali order. Okay. Itu adalah dia punya T dia. Okey. Itulah contoh Kita tengok contoh lagi. Dia beri D demand 1000, sama dengan tadi ni. Tapi dia nak determine the optimal total annual inventory cost, TC. Okey, TC. TC adalah ini sama TC adalah D bagi dengan Q darab S tambah dengan Q bagi dengan 2. Okey. D adalah demand, demand bahagi dengan quantity ni unit darab dengan 10. 10 adalah order cost, 200 bahagi dengan 2. Dia punya average Q bagi dengan 2 average darab dengan 0.5. Maka jawapannya total cost adalah 100. Inventory punya total cost adalah 100 ringgit untuk setahun. Okey. Dan ada lagi Ini EOQ model problem 4. Dia kata lagi demand sama 8000 unit per year, working day adalah 250. On average delivery of an order takes 3 working days. Maksudnya 3 hari T dia, lead time dia ada 3 hari. Calculate the reorder point. Maksudnya dia nak kita kira quantity kita tinggal berapa ratus kita perlu order sekali. Okey, kita tengok macam ni. Demand per day D sama dengan 8000 bagi dengan 250. Selama satu hari production kita memerlukan 32 unit. Okey. Reorder point D darab dengan L. D kita punya demand, L adalah lead time dia darab dengan 3. Mana sekali order, bukan sekali order pada kita punya stok sampai 96 unit, kita perlu order sekali. When inventory stock drop to 96, an order should be placed. The order will arrive 3 days later, just as the firm stock is depleted. Sekarang kita tengok kita punya level inventory kita 96 unit, kita perlu order. Kalau kita tak order, dia akan delay lah kita punya production. Okay. Itu adalah EOQ. Apa itu POQ pula? POQ adalah Production Order Quantity Model. Okay, apa itu? Okay, dia adalah answer how much to order and when to order. Dan dia nak tengok bila kita perlu order, kita punya ni, dan berapa yang perlu kita order. Okay, allowed partial receipt of material. Mana dia datang sikit-sikit lah. Other EOQ assumption apply. Anda gunakan kita punya andaian sama dengan EOQ ya. Suit for production environment, material produced, use immediately. Provide production lot size. Dia terus digunakan Lower holding cost dan EOQ. Mana dia cost holding dia adalah lebih rendah berbanding dengan economic
ordering quantity Tapi ini adalah production order quantity model. Model yang lagi satu Kita boleh gunakan antara dua-dua model ni. Okay, production order quantity model POQ. EOQ we assume that entire inventory was received at one time. POQ inventory received over a period of time. Maknanya dia berbeza antara EOQ dan POQ. EOQ dia terima sekali. POQ dia sedikit. Graf dia tak sama. Kalau graf EOQ dia macam ni. Ni adalah EOQ. Kalau POQ dia graf dia macam ni. Dia macam tu Ini adalah graf POQ. Dia datang sikit. Masa dia datang sikit, production pun guna masa yang sama bergerak. Ini dia beza dia antara POQ dan OQ. POQ applicable under situation inventory continuously flow or build up over a period of time after order. Maksudnya sentiasa ada. Okay. Unit are produced and sold simultaneously. Maknanya buat, jual. Tidak ada penyimpanan. Okay. Ini kata. Ini adalah POQ Maknanya sekarang ni both production and usage take place. Maknanya sini barang masuk ni. Barang masuk. Dalam waktu yang sama production gunakan barang tersebut. Bukan ni maknanya dia gunakan waktu yang itulah dia punya. Masuk guna, dia sentiasa guna, sentiasa flow lah, free flow. Sentiasa bergerak. Okey, ini okeylah ini dia punya graf tunjuk inilah. Lebih kurang sama tadi. Kita sikit. Reason for variability in production. Most variability berbagai-bagai. Most variability is caused by waste of poor management. Kerana keperbagaian ini dia disebabkan oleh mungkin pengurusan yang tak elok lah, tak baik. Employees, machine and supply produce unit that do not conform to standard. Mungkin ini kerana tak conform dengan standard, dia akan reject lah. Dia tak boleh gunakan Or late or not proper quantity. Ataupun dia buat tak cukup quantity. Inaccurate engineering drawing. Ini semua dia punya benda-benda yang effect dia punya tu Production personnel try to produce before drawing. Ini customer demand unknown. Ini semua faktor-faktor yang menyebabkan tu Okey, POQ production order quantity ni, kita tengok annual inventory holding cost. Okey, annual inventory cost sama dengan average inventory level, average purata level inventory darab dengan holding cost per unit per year. Ini. Average inventory level sama dengan ini sama dengan maximum inventory level bagi kedua. Itu namakan average kan? Average. Sementara maximum inventory level bagi ini sama dengan total production during the production run tolak dengan total use during the production run. Maknanya total production during the production run. Berapa jumlah yang digunakan semasa production tolak dengan yang total produk ni Maknanya dia total produk yang masuk tolak dengan total produk yang dah dipasang. Itu dia punya ni dia punya sebutan dia macam itulah. Lebih kurang. Maksudnya kita customer hantar supplier hantar berapa jumlah hantar dan berapa tolak dengan berapa jumlah yang kita pasang. Itu dia macam tu, maximum inventory level. Okey. However, Q sama dengan total product sama dengan PET. Thus T sama dengan Q bahagi dengan P. Ini T ni datang sini bahagi Therefore, maximum inventory level P Q bahagi dengan P tolak dengan D. Ini sebenarnya dah tunjuk derivation lah. Maka annual inventory holding cost sama dengan maximum inventory level
bagi 2 darab dengan H holding cost sama dengan Q bagi dengan 2. Ini sebabnya dia nak derive, nak menunjukkan ini. The question ini akan digunakan T adalah length of production run in day. Maksudnya setup cost sama dengan D bagi dengan Q darab dengan S, sama dengan EOQ tadi. Holding cost dengan 1/2 HQ darab dengan 1 tolak D bagi dengan P. Ini untuk POQ. Berbeza dengan EOQ. EOQ tak ada ni. Okay. POQ model equation kita akan dapat ini. Ini adalah POQ model equation. Kerana EOQ ini tak ada. Okey, kita tengok kita tengok EOQ. Nampak? Ini EOQ. 2 DS bagi dengan H. Dua DS bagi dengan H. Ini tak? Ini POQ kita tambah itu. POQ. Production order quantity. Okey. Production order quantity, optimum order quantity Q sama dengan 2 DS bagi dengan H. 1 tolak D over P. D demand, S setup cost, H holding cost, D demand per day, P adalah production per day. Demand adalah kita production kita nak guna berapa hari, berapa quantity. Dan dikeluarkan sebenarnya keluar berapa quantity itu ini demand per day. Dan kita tahu maximum inventory level Q 1 tolak D per ni. Setup cost adalah D bagi dengan Q dalam S. Ini setup cost setup cost sama dengan sebelum ni. Holding cost saja berbeza. Okey. Ini Okey, kita tengok contoh. Okey. Dia kata demand demand 1000 unit, setup cost 10. 0.5. Ini sama dengan EOQ soalan dia lah. Dan dia kata average daily demand adalah 4 ni. Dia tambah sini. Tapi dia kata 1000 jugalah. 1000. Holding cost pun RM10. Okay, 5%. Okay. Average daily demand sama dengan 4 unit. Setiap hari dia akan gunakan 4 unit. Optimum product rate sama dengan 8 unit per day. Optimum production rate, okay, adalah 8 unit per day dia boleh buat sampai 8 lah. Okay, total working days 250. Calculate the optimum number of unit per order, POQ. POQ. Order quality. Ya. Nak Q sama dengan 2 DS bagi dengan H. Okay, 4/8. Okay, kita akan dapat Q dia. Q dia adalah 283 unit. Okay, itu adalah optimum order unit order. Number unit order. Okay, contoh lagi XYZ computer company use 1000 transistor each month for its computer assembly. Dia akan gunakan setiap bulan dia akan gunakan 1000. The unit cost of each transistor adalah 10. Cost dia adalah unit cost adalah 10. And the cost of carrying unit transistor in inventory for a year is $3 lah. Ordering cost adalah 30 per order. Ordering cost ataupun setup cost ordering cost. Holding cost, mana ada holding cost? The unit cost of transistor, the cost of carrying. Okay. The optimum order quantity. Dan dia minta kita kira optimum order quantity, the expected number of order placed each year, dan expected time before order, berapa. Okay. Sekarang dia bagi demand kita adalah 1000. Dia akan darab dengan 12 kerana yearly, annual, per annum. Ini adalah 1 bulan. Jadi dia bagi setup cost dia untuk sekali order. Dan holding cost per annum. Okey. Maka quantity
order optimal order quantity adalah ni Ini adalah kenapa tak ada ni ni? Apa tu? Ini adalah economic order quantity bukan POQ. Kan POQ kita kena inilah. Ini POQ. Ini adalah POQ. Optimum number of unit per order. POQ. Ini adalah EOQ. Okey. Dan berapa kali N sama dengan D bagi dengan Q, 25 kali order setiap setahun dan 8 hari setiap kali order. 8 hari berikutnya dia akan order, 8 hari berikutnya akan order kembali lah. Itu. Dan kita tengok contoh yang ketiga, annual demand for notebook binder at Salina session. The shop you operating today, calculate the reorder point. ROP ROP adalah dia bagi bekerja 5 hari, demand untuk 1 hari 33 ROP. Maknanya jika unit dia adalah 167, maka dia perlu order supaya tidak mendatangkan masalah pada production. Okey. Ini contoh lagi, Leonard press B. Incorporations have an annual demand rate of 1000. Okey, kita tengok Ini juga dia minta optimum order of unit to be produced, optimum number of unit to be produced. Okey, kita tengok ini adalah POQ. Okey. Tu POQ jika diberi ini POQ jika diberi unit berapa unit per year dan juga 1000 unit per year. Dia kata kan demand 1000 dan dia kata but average production rate is 2000. Bandingkan dan has annual demand of 1000 unit but can produce average production rate at 2000 unit secara cost. Dia boleh menghasilkan 2000 unit tapi dia dapat terima order semua 1000 saja. Okey, tapi dia boleh produce 2000 unit. Okey, maknanya sekarang ni optimum quantity adalah 100. Jadi kalau kita nak tengok perbezaan antara POQ, kita tengok ni lah. Kalau dia beri demand dengan kita punya penggunaan harian, penggunaan harian, maka kita akan gunakan POQ lah. Kalau diberi penggunaan harian. Okey, ini exercise. Ya, urgency. Okey. Apa dia minta apa? Dia minta OQ. Jadi dah tulis lah. EOQ. Estimate the economic order quantity. EOQ for the shower gel bar. Dan nombor 2, based on the EOQ obtained in sini, suggest the requirement for the annual inventory cost. Okay. Ini dia punya ni. Penyelesaian dia lah. Okay, estimate. Okay, itu adalah dia punya EOQ. Okay, sampai sini saja kita punya pertemuan. Kita bertemu lagi di lain masa dan di lain cara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.